Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Sirius Utama, anda bersama saya Atira Minuddin. Datuk Seri Akhil Sani dilantik Ketua Polis Negara ke-13. Juga kenaikan kadar tol ditangguh. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akhil Sani Abdullah Sani dilantik sebagai Ketua Polis Negara KPN menggantikan Tan Sri Abdul Hamid Bador yang tamat kontraknya Isnin depan. Pelantikan diumum dalam majlis penyerahan surat pelantikan jawatan tertinggi itu di Kementerian Dalam Negeri tengah hari tadi. Akhil Sani, 60 tahun yang kini berada di kedudukan nombor 2 pasukan Sang Saka Biru ini, berpengalaman luas dalam tugas kepolisan. Beliau pernah menjadi pengarah di beberapa jabatan di Bukit Aman, antaranya Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK, Jabatan Sumber Strategik dan Pengarah Teknologi START serta Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK. Selain menjadi pegawai penyiasat, Ketua Polis Daerah dan Ketua Polis Negeri, Tan Sri Abdul Hamid 62 tahun tamat kontraknya pada 3 Mei ini. Prihatin terhadap peningkatan kos sara hidup rakyat kesan penularan wabak COVID-19, kerajaan bersetuju menangguhkan kenaikan kadar tol tahun ini. Ia membabitkan 3 lebuh raya yang sepatutnya mendapat kenaikan mulai 1 Januari lalu. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, lebuh raya yang terlibat termasuk lebuh raya Shah Alam, Kesas, lebuh raya Lembah Kelang Selatan SKVE dan lebuh raya Pantai Timur Fasa 2 LPT2. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Kabinet kemarin selepas mempertimbangkan peningkatan kos sara hidup rakyat berikutan penularan wabak COVID-19. Dalam pada itu, lebuh raya dan plaza tol yang diteruskan penangguhan kenaikan kadar tol yang sebelum ini sudah diberi penangguhan melibatkan 21 lebuh raya dan 1 plaza tol. Antaranya Lebuh Raya Utara Selatan Plus, Lebuh Raya Duta Ulu Klang Duke. Anggaran papasan yang perlu ditanggung kerajaan sebanyak RM2.25 bilion. Pengstrukturan semula kadar tol secara bersama dengan syarikat konsesi belum dimuktamadkan. 2 minggu menjelang Aidilfitri, pemeriksaan Sekatan Jalan Raya SJR di beberapa sempadan utama dalam negeri terus diperketat. Ia bagi memastikan tiada cubaan merentas negeri di sepanjang Ramadan yang tersisa. Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Athrash Wahid berkata, ini kerana laluan berkenaan menjadi laluan utama untuk mereka melanggar prosedur operasi standard SOP merentas negeri untuk pulang berhari raya. Menurut Datuk Mio, mengambil contoh sempadan Perak dan Pahang, ia adalah laluan utama untuk mereka balik ke Kelantan dan hendak ke Pahang. Justeru, ia menjadi checkpoint yang akan diadakan pemeriksaan lebih ketat sepanjang tempoh Ramadan. Apatah lagi apabila hendak menyambut hari raya nanti, ramai dijangka akan bergegas pulang ke kampung halaman masing-masing. Justeru, tindakan tegas akan dikenakan terhadap mereka yang melanggar SOP dengan merentas negeri atas tujuan itu. Terdahulu, beliau ditemui media ketika hadir pada program singgah sahur di SJR Jalan Cameron Highlands pagi tadi. Beliau turut memberi peringatan kepada masyarakat di dalam daerah yang mahu meninggalkan rumah bagi menyambut hari raya supaya memaklumkannya kepada balai berdekatan. Ia bagi mengelak berlaku kegiatan jenayah ketika mereka meninggalkan rumah sepanjang tempoh perayaan Aidilfitri ini.
Difitnah tidak memakai pelitup muka ketika sedang bertugas. Seorang anggota polis trafik membuat laporan susulan penularan gambarnya tidak mengikut SOP itu ketika bertugas di Jalan Tuanku Abdul Rahman Rabu lalu. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Zulkifli Yahya, kejadian berlaku ketika anggota terbabit sedang bertugas mengawal lalu lintas di sekitar Jalan Tar dan Lorong Tunku Abdul Rahman 7 iaitu di kawasan Pasar Malam bermula jam 1 petang hingga 10 malam. Ketika kejadian, anggota berkenaan baru selesai berbuka puasa bersama 5 rakan sekerja lain di bawah sebuah kemah dan anggota berkenaan menuju ke motosikal untuk meneruskan tugasannya. Anggota yang tidak memakai semula pelitup muka dirakam lelaki terbabit termasuk tanpa topi keledar bagi meneruskan rondaan. Susulan itu, anggota berkenaan membuat laporan polis kerana tindakan individu terbabit memuat naik gambarnya di media sosial dilihat menjatuhkan maruah dan imej Polis Diraja Malaysia PDRM. Dalam perkembangan sama, akibat disaman atas kesalahan guna lesen kenderaan bermotor untuk tujuan lain, seorang lelaki bertindak memuat naik video anggota trafik sehingga tular di media sosial. Lelaki itu bagaimanapun ditahan kesalahan jenayah lampau. Orang personal tak boleh bawa sendiri. Rakam ke apa? Saya rakam. Ha? Rakam gambar saya pasal apa? Sebab saya nak tahu betul Tak, ke tak. rakam saya pasal apa? Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid, anggota PDRM yang ditularkan bersama setugasnya membuat laporan selepas mengetahui video rakamannya ditularkan lelaki berkenaan di Instagram semalam. Suspek yang dikatakan mengubah suai kenderaan dengan mengalihkan tempat duduk belakang dan membawa barang persendirian di dalam van tersebut didenda RM1,000. Tambahnya, semakan rekod mendapati suspek mempunyai kes jenayah lampau dan ditahan untuk tindakan lanjut oleh Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Ceras. Tindakan suspek menularkan video berkenaan menjatuhkan imej Polis Diraja Malaysia PDRM serta reputasi anggota trafik. Dia cakap saya bawa barang persendirian tak boleh naikkan ni. Barang persendirian apa tak? Tak pak, saya kau beri mahkamah saya nak defend dia saya. Memang saya defend. You sudah defend. Kita tengok dulu. Kalau salah kita tahu. Kita tengok. Sebab tu saya tanya dia apa salah saya. Okey, tadi dia tahu. Dia cakap ini saya tak boleh bawa barang persendirian dalam van persendirian saya. Warga asing termasuk seorang tekong disyaki terbabit kegiatan penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti ke negara ini. Ditahan menerusi op benteng laut di Teluk Ramunia dekat Kota Tinggi Johor awal pagi semalam. Terdahulu, bot parti itu dikesan hasil maklumat radar Sistem Pengawasan Maritim Laut Malaysia SWASLA, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia. Susulan penangkapan kapal diraja KD Perdana milik TLDM bertindak mengatur gerak bot tempur 102 dan RHIB Cerdik untuk memintas bot berkenaan. Mereka ditahan kira-kira jam 2.50 pagi dan hasil pemeriksaan mendapati 7 lelaki dan seorang tekong laut dari negara jiran disyaki cuba memasuki Malaysia melalui pintu tidak diwartakan. Kesemua individu didapati menaiki sebuah bot tanpa permit selain gagal menunjukkan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Kesemua mereka ditahan dan dibawa ke Jeti Marina Tanjung Pengelih untuk tindakan lanjut. Series utama berehat seketika menyusul selepas ini. Varian COVID-19 India dikesan di Vietnam. Variasikan senaman anda dengan menimbulkan keseronokan. Paling bagus ialah lakukan aktiviti senaman secara berkumpulan. Dan antara aktiviti senaman berkumpulan yang anda boleh lakukan ialah Zumba dan senaman ringan di rumah. Semua orang boleh mengamalkan kehidupan yang aktif. Tak kira tua atau muda, yang bujang ataupun yang sudah berkeluarga. Ingat, tiada halangan untuk anda menjadi aktif. Antara senaman yang sesiapa pun boleh lakukan ialah senaman regangan menggunakan resistance band, fun ride, fun run dan night workout. Ingat, memang ada banyak cara untuk kekal aktif. Jadi, korang janganlah bagi alasan untuk tidak aktif, okey? Variasikan senaman anda dengan menimbulkan keseronokan.
Bertemu kembali. Dua kanak-kanak adik-beradik yang terjatuh ke sungai ketika melalui jambatan gantung Kampung Rekuh Rompin kemarin masing-masing ditemui lemas di mana mayat adiknya dijumpai pagi tadi. Pemangku Ketua Polis Daerah Rompin, Asisten Superintendent Muhammad Isa Bidin berkata, penduduk kampung menemui mayat Dennis Maulida Putri Masari, 7 tahun, terapung kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian pada jam 8 malam tadi. Manakala mayat adik mangsa Puteri Ramadania Az-Zahra 3 pula ditemui terapung sekitar jam 7.30 pagi tadi oleh penduduk kampung kira-kira 50 meter dari lokasi mayat kakaknya dijumpai. Mayat dua beradik ini kemudian dibawa ke Hospital Muazzam Shah Rompin untuk dibedah siasat. Terdahulu dalam kejadian jam 11.15 pagi kemarin, dua beradik itu dikhawatiri lemas selepas terjatuh ke sungai apabila motosikal ditunggang ibu mereka dipercayai hilang imbangan ketika melalui jambatan gantung di Kampung Rekuh. Kejadian dikatakan berlaku ketika kedua-dua mangsa membonceng motosikal ditunggang ibu mereka yang dalam perjalanan pulang dari sekolah ke rumah. Jenazah Timbalan Exco Jawatan Kuasa Pembangunan Islam, Dakwah Penerangan dan Hubungan Serantau yang juga Adun Melo, Dr. Mat Yusnan Yusof selamat dikebumikan petang tadi. Allahyarham meninggal dunia di kediamannya akibat serangan jantung. Perkara tersebut disahkan anak Allahyarham Muhammad Auzai di laman Facebook miliknya. Mat Yusna yang berasal dari Keterih dilahirkan pada 1 Julai 1968 dan dipercayai mengalami serangan jantung di kediamannya pagi tadi. Semenjak dilantik sebagai Timbalan Exco pada tahun 2013, Allahyarham sentiasa berusaha menggerakkan secara aktif Jawatan Kuasa Pengkajian Enakmen Negeri Kelantan dengan memfokuskan kepada usaha menyemak enakmen-enakmen sedia ada. Allahyarham turut mencadangkan beberapa rang undang-undang RUU untuk dibawa ke Dewan Undangan Negeri Kelantan. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Romaini Mat Daud dan 6 anak. Terdahulu, jenazah disolatkan di Masjid Muhammad Kota Baru dan dikebumikan di tanah perkuburan Pondok Haji Hassan Keterih. Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz akan bersara dan dijangka tidak menyambung kontraknya sebagai pengerusi Permodelan Nasional Berhad PNB yang akan tamat esok. Tan Sri Zeti secara rasmi sudah menulis surat kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga pengerusi Yayasan Pelaburan Bumi Putra YPB bagi menyatakan hasrat beliau untuk tidak memperbaharui tempoh kontrak jawatannya itu setelah menamatkan penggal 3 tahun. Sepanjang menjadi pengerusi PNB sejak 2018, Tan Sri Zeti sudah menyaksikan pelbagai pencapaian besar institusi itu dalam 3 bidang utama, iaitu pendedahan PNB dalam aset antarabangsa meningkat kepada 12.3% pada akhir 2020. PNB juga berjaya mengukuhkan keupayaan pengurusan risiko dan kecairannya dengan fokus menurunkan peratusan pegangan tunai yang tinggi. Dalam pada itu, PNB sudah memulakan transformasi organisasinya menghasilkan inovasi digital, kecekapan operasi dan pengembangan bakat menerusi pelbagai inisiatif. Menurut Tan Sri Zeti, perkhidmatan sebagai pengerusi PNB selama 3 tahun adalah satu penghormatan buat dirinya. Beliau juga telah membawa bersama pengalaman hampir 4 dekadnya dalam perkhidmatan awam dan pengukuhan institusi yang memberi manfaat besar kepada PNB. Barisan Kepimpinan dan Warga Kerja PNB turut mengambil kesempatan mengucapkan setinggi penghargaan kepada Tan Sri Zeti atas sumbangan yang tidak ternilai beliau kepada PNB selain Amanah Saham Nasional Berhad ASNB dan anak syarikat kumpulan PNB sepanjang tempoh 3 tahun. Of course, there's fear, but as a leader, you must never show any flicker of fear in your eyes, even your body language, and Menginjak 18 Ramadan di Mekah, lebih 115,000 juadah berbuka puasa sudah diagihkan dalam tempoh 15 hari pertama puasa.
Juadah berbuka yang diagih Persatuan Penyediaan Makanan Ikram ini diagih khas untuk pelajar ekspatriat, pekerja swasta dan golongan memerlukan. Pengarah Persatuan Ikram Ahmad Al-Matrafi berkata, sukarelawan dan penduduk bekerjasama untuk mengagihkan lebih 10,000 juadah berbuka dari rumah ke rumah di 25 kawasan kejiranan di Bandar Mekah setiap hari. Sebanyak 47 kenderaan membawa ketuhar dan penyejuk digunakan untuk mengedarkan juadah seperti air, kurma dan hidangan tradisional untuk berbuka puasa. Pengagihan juadah ini bagi memberi jaminan keselamatan, makanan dan mudah diakses golongan memerlukan, termasuk mewujudkan peluang sukarelawan serta mempromosikan nilai dermawan. Mereka turut membantu kelompok ekspatriat yang tidak mempunyai keluarga bersama mereka selain menyediakan juadah iftar bagi yang berpuasa. Varian baharu COVID-19 B1617 yang sebelum ini di India kini sudah tiba di negara Asia apabila dilaporkan dikesan dekat Vietnam dengan 4 kes. Menurut laporan media tempatan, hasil penjujukan genetik 4 daripada 5 pesakit COVID-19 yang tiba dari India menunjukkan pesakit yang dijangkiti virus itu berasal dari India. Kesemua 4 kes itu mempunyai sejarah perjalanan dari negara Asia Selatan sebelum dikuarantin sebaik ketibaan mereka di Vietnam. Varian itu ditemui apabila lebih 1,000 penduduk di sebuah kampung di wilayah Hanam, Hanoi diarah untuk kuarantin semalam. Menurut Kementerian Kesihatan Vietnam, seorang lelaki yang pulang dari Jepun disahkan positif selepas 14 hari dikuarantin dan secara tidak langsung keluarganya turut dijangkiti. Dalam pada itu, jangkitan juga dijumpai di Hanoi, Bandar Ho Chi Minh dan wilayah Hung Yen Utara. Vietnam kini berada dalam keadaan berjaga-jaga berikutan wabak tercetus di beberapa kawasan di Asia Tenggara. Sementara itu, meskipun kes jangkitan COVID-19 termasuk angka kematian di India merekod peningkatan mendadak, jutaan orang tetap keluar mengundi pada fasa terakhir pilihan raya di Bengal Barat semalam. Barisan panjang pengundi kelihatan di luar bilik undi ketika suhu meningkat dengan tidak mematuhi penjarakan fizikal maupun memakai pelitup muka seperti disyaratkan. Banyak kawasan luar bandar di negeri berkenaan gagal mematuhi penjarakan fizikal. Hanya beberapa orang memakai pelitup muka tetapi yang lain hanya menggantungkannya di bahagian dagu atau telinga. Keganasan sekali-sekala dilaporkan di beberapa wilayah dengan balingan bom petrol dan kemusnahan kenderaan. Ribuan terbunuh dalam keganasan politik di Bengal Barat sejak beberapa dekad termasuk tahun ini, ketika pilihan raya 8 fasa diadakan sepanjang bulan ini sehingga mencetuskan pertempuran berdarah antara parti yang bersaing. Ia mengundang keresahan ditambah sambutan perayaan keagamaan besar yang dikatakan punca peningkatan jangkitan COVID-19 di Republik berkenaan. Bandar utama seperti New Delhi dan Mumbai mengalami lonjakan kes jangkitan COVID-19 baru-baru ini termasuk di Bengal Barat dan Kolkata. Dalam perkembangan sama, Amerika Syarikat terus mempergiat usaha bagi meningkatkan bekalan oksigen untuk membantu pesakit COVID-19 di India. Sebuah pesawat kententeraan dipenuhi bekalan kecemasan termasuk hampir 1 juta kit ujian saringan dan 100,000 pelitup muka N95 tiba di New Delhi hari ini. Ia adalah sebahagian daripada bantuan Amerika Syarikat bernilai $100 juta. Menurut pengarah eksekutif pasukan petugas COVID di Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat, Jeremy Kondidik, keutamaan adalah memenuhi beberapa keperluan segera bagi menangani beberapa cabaran akut di hospital. Dalam pada itu, Amerika Syarikat sedang berunding dengan India bagi mengenal pasti kaedah memperluaskan rantai bekalan oksigen, termasuk mengembangkan teknologi menukar oksigen kelas industri untuk penggunaan perubatan. Teruskan bersama kami dalam series utama Menarik dalam Sukan selepas ini. Manchester United lebur Roma. Dalam membudayakan normal baru, penggunaan perkhidmatan digital mampu melancarkan lagi urusan seharian kita.
Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Sebelum memasuki bangunan, dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membuat penilaian kesihatan kendiri bagi memastikan dirinya berisiko rendah dan mendaftar masuk ke lokasi. Kemudian, dia merekodkan kehadirannya di portal SpotMe. Di dalam lift, Adam dan pegawai-pegawai lain berdiri mengikut penjarakan sosial yang betul. Sebelum ke mesyuarat, Adam menyemak dokumen yang diperlukan menerusi sistem DDMS. Semua pegawai duduk dengan jarak 1 meter. Mesyuarat ini juga dilaksanakan secara telesidang menggunakan MyGov.UC. Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ini mendorong Khairul untuk meningkatkan kualiti hidupnya. Dia mendapatkan maklumat tentang memulakan perniagaan di portal Malaysia Biz. Dalam mengadaptasi normal baru ini juga, anaknya sedang giat mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Demi masa depan keluarganya, Khairul membuat keputusan untuk mendaftarkan perniagaan barunya. Tahukah anda tentang pendigitalan KKM? Pesakit kes ringan seperti Laila kini boleh menempas slot temujanji secara dalam talian di portal MyHealth. Di klinik, jururawat menjana surat pengesahan dan pengakuan pegawai Laila menerusi EGL. Sementara itu, Dr. Muizzuddin sedang memberikan penilaian kesihatan susulan secara maya. Apabila tiba giliran Laila, dia menerima rawatan yang sewajarnya. Dr. Muizzuddin kemudian merekodkan maklumat kesihatan pesakit ke dalam sistem HIS. Kita harus bergerak seiring dengan perubahan masa. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Wan Hafiz di Sirius Utama bagi mengikuti keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Dan pada ketika ini, seperti sedia maklum, negara kita kini berada pada fasa peralihan monsun. Kebiasaannya pada fasa ini memang secara normalnya kita akan menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Dan pada waktu ini juga kadang-kadang secara klimatologinya angin kencang, ribut petir dan juga hujan lebat boleh berlaku pada waktu petang sehingga ke awal malam, terutamanya di bahagian pedalaman Semenanjung Malaysia sehingga ke pantai barat Semenanjung Malaysia. Baiklah, kita akan beralih ke paparan gema satelit bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Di Semenanjung Malaysia, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri, tetapi ianya lebih tertumpu di bahagian pedalaman. Seperti diramalkan, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku. Dan bagi anda, kita harapkan anda supaya lebih berhati-hati kerana pada waktu petang hujan lebat boleh berlaku dan angin kencang. Jadi pada anda diharapkan lebih berhati-hati kerana yang mana ingin pulang ke rumah daripada tempat kerja ataupun ingin membeli juadah berbuka puasa di Bazar Ramadan. Dan anda juga yang mana tersekat di jalan raya berikutan kesesakan jalan raya disebabkan hujan lebat dan juga ribut petir, diharapkan anda lebih berhati-hati dan bersabar. Baiklah, bagi di Sabah dan Sarawak, di Sabah pada kali ini dalam keadaan yang agak mendung, tiada hujan yang berlaku, tetapi di negeri Sarawak hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku melibatkan di bahagian pantai barat dan juga di bahagian tengah di negeri Sarawak, yang mana kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang sahaja. Tetapi menjelang ke malam, hujan berserta ribut petir boleh berlaku di hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia, yang dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke dalam pukul 2 pagi ataupun 3 pagi nanti. Baiklah, sebelum pisah kita akan lihat ramalan cuaca bagi 3 hari bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam hormat.
Beralih ke Liga Eropah, Manchester United menang besar selepas Bruno Fernandes dan Edinson Cavani mempamerkan aksi membanggakan dengan masing-masing meledak 2 gol bagi memperoleh kemenangan bergaya dalam aksi separuh akhir pertama dekat Old Trafford. Kemenangan 6-2 ke atas Roma meyakinkan United untuk memburu tiket ke final pertama di bawah bimbingan Ole Gunnar Solskjaer selepas 4 kali terkandas di separuh akhir sepanjang 2 musim lalu. Skuad tuan rumah ketinggalan di akhir babak pertama selepas penalti Lorenzo Pellegrini dan jaringan Edin Zico mengatasi gol pembukaan Fernandes. Sejurus kemudian, pelawat kehilangan 3 pemain akibat kecederaan sebelum rehat dan United memanfaatkan sepenuhnya kelebihan di babak kedua. 2 penamat padu oleh Cavani meletakkan United kembali di depan sebelum Fernandes turut menyempurnakan sepakan penalti. Pun begitu, Paul Pogba dan Mason Greenwood melengkapkan kemenangan United yang muncul pasukan pertama menjaringkan 6 gol pada separuh akhir Liga Eropah selepas Real Madrid pada tahun 1964. Barcelona tumbang di Nou Camp selepas tewas mengejut 1-2 kepada Granada, sekaligus berdepan saingan lebih sukar untuk merapas tangga teratas La Liga. Lionel Messi berjaya meletakkan tuan rumah di depan pada babak pertama namun gagal mendapatkan gol seterusnya. Peluang itu digunakan Granada yang bangkit menerusi rembatan Darwin Machis dan tandukan Jorge Molina pada babak kedua. Kini Barca kekal di tangga ketiga menyamai kutipan mata Real Madrid dan Atletico terus mendahului dengan kelebihan 2 mata. Manakala Sevilla di tangga keempat, 3 mata di belakang pendahulu. Sekian dulu Sirius Utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.